Permainan papan Kempoli ialah bahan bantu mengajar bagi tajuk jadual berkala unsur. Permainan papan Kempoli diambil ilham daripada permainan monopoli tetapi diubah cara permainannya dan mengaplikasikan tajuk jadual berkala unsur. Permainan papan Kempoli boleh dimainkan oleh 2 hingga 4 pemain selama 1 jam. Matlamat akhir permainan ini adalah untuk membentuk 9 sifat kimia bagi kumpulan 1, kumpulan 17 dan kala 3 yang terdapat di dalam buku teks kimia tingkatan 4 dan dianggap pemenang. Antara komponen ataupun bahan yang terdapat di dalam kotak permainan papan Kempoli ialah 1 papan permainan Kempoli, 1 buah buku manual penggunaan Kempoli, 64 keping kad unsur, 42 keping kad gabungan kimia, 30 keping kad batuan saintis, 25 keping kad unsur peralihan. Satu buah buku jawapan bagi kad bantuan saintis, 1 buah buku jawapan bagi kad unsur peralihan, 4 biji kemis dan 3 biji dadu, 50 keping bintang dan 1 rujukan trend sifat fizik bagi kumpulan 1, kumpulan 17, kumpulan 18 dan kala 3. Sebagai persediaan, pemain perlu mahir semua trend sifat fizik menaik dan menurun bagi kumpulan 1, 17, 18 dan kala 3 iaitu saiz atom, ketupatan, takat lebur dan takat didih, kereaktifan, keelektronegatifan dan nombor proton. Letakkan papan permainan Kempoli di tengah-tengah meja. Letakkan keempat-empat kemis di petak mula dan ketiga-tiga dadu di atas papan permainan Kempoli. Shuffle kad bantuan saintis serta kad unsur peralihan dan letakkan di ruang yang disediakan pada papan permainan Kempoli. Pilih seorang iaitu bukan dalam kalangan pemain untuk menjadi jurubank. Jika kekurangan orang, pilih seorang dalam kalangan pemain untuk menjadi jurubank. Tentukan giliran setiap pemain dengan membaling 2 dadu bernombor. Pemain yang mendapat nombor paling tinggi akan menjadi pemain pertama dan seterusnya. Dadu bernombor akan mewakili jumlah langkah pergerakan, manakala dadu berwarna akan mewakili arah pergerakan mengikut warna sifat fizik. Warna hijau ialah saiz atom, warna biru ialah ketupatan, warna kuning ialah takat lebur dan takat didih, warna jingga ialah kereaktifan, warna merah ialah keelektronegatifan, manakala merah jambu ialah nombor proton. Setiap laju mewakili setiap kumpulan. Laju berwarna merah jambu ialah unsur kumpulan 1 iaitu logam alkali. Laju berwarna hijau ialah laju kumpulan 17 iaitu halogen. Manakala lajur berwarna ungu ialah laju kumpulan 18 iaitu gas adi. Manakala laju berwarna biru ialah kala 3. Jika pemain berada di tapak unsur kumpulan 1, pemain perlu menggerakkan kemis dan papan permainan Kempoli mengikut arah trend sifat fizik kumpulan 1. Jika berada di kumpulan 17, maka pemain perlu menggerakkan mengikut arah trend sifat fizik kumpulan 17. Perkara yang sama berlaku jika pemain berada di kumpulan 18 ataupun kala 3. Sebagai contoh, kemis pemain berada di petak cesium iaitu laju kumpulan 1 dan pemain mendapat nombor 7 serta warna hijau, maka pemain perlu bergerak sebanyak 7 langkah mengikut arah trend saiz atom menaik ataupun menurun bagi kumpulan 1. Jika pemain memilih untuk bergerak sebanyak 7 langkah ke arah saiz atom menurun bagi kumpulan 1, pemain akan mendarat di petak natrium.
Jika pemain memilih untuk bergerak sebanyak 7 langkah ke arah saiz atom menaik bagi kumpulan 1, pemain akan mendarat di petak bromin kerana trend saiz atom kumpulan 17 masih lagi menaik dari fluorine ke astatine. Contoh kedua, kemis pemain berada di petak cesium iaitu laju kumpulan 1 dan mendapat nombor 7 serta warna kuning. Maka pemain perlu bergerak sebanyak 7 langkah mengikut arah trend takat lebur dan takat didih menaik atau menurun bagi kumpulan 1. Jika pemain memilih untuk bergerak sebanyak 7 langkah ke arah takat lebur dan takat didih menaik bagi kumpulan 1, pemain akan mendarat di natrium. Jika pemain memilih untuk bergerak sebanyak 7 langkah ke arah takat lebur dan takat didih menuruni bagi kumpulan 1, pemain akan mendarat di petak cuma melawat. Kerana trend takat lebur dan takat didih kumpulan 17 berubah kepada menaik semasa memasuki laju kumpulan 17 iaitu dari fluorine ke astatine. Contoh ketiga, kemis pemain berada di mana-mana petak pada laju kumpulan 18 atau color 3 dan mendapat nombor 7 serta warna jingga. Maka pemain perlu menukarkan arah trend kereaktifan kepada arah trend nombor proton menaik atau menurun bagi kumpulan 18 atau color 3. Contoh keempat, kemis pemain berada di mana-mana petak pada laju color 3 dan mendapat nombor 7 serta warna kuning. Maka pemain perlu menukarkan arah trend takat lebur dan takat didih kepada arah trend saiz atom menaik atau menurun bagi color 3. Seperti sedia tahu, matlamat akhir permainan papan Kempoli ialah untuk membentuk 9 sifat kimia yang terdapat pada kumpulan 1, kumpulan 17 dan color 3 iaitu 3 sifat kimia bagi setiap kumpulan ataupun color. Pemain boleh mengenal pasti jenis-jenis oksida bagi color 3 pada papan permainan Kempoli dengan melihat warna pada kotak nama unsur. Bagi membentuk sifat kimia, pemain perlu memiliki kad unsur dan juga kad gabungan kimia. Contohnya, untuk membentuk sifat kimia bagi kumpulan 1, pemain perlu memiliki salah satu kad unsur daripada kumpulan 1 dan juga kad gabungan kimia, contohnya gas oksigen. Pemain perlu membadankan kad unsur dan juga kad gabungan kimia dengan warna yang sama seperti yang ditunjukkan, di mana warna tersebut akan menunjukkan hasil tindak balas unsur kumpulan 1 dan gas oksigen iaitu oksida logam. Untuk memiliki kad unsur, pemain perlu mendarat pada tapak unsur yang ingin dimiliki. Setiap kad unsur boleh dimiliki oleh seorang pemain sahaja kecuali kad unsur natrium, magnesium dan aluminium. Pemain boleh melihat pada ikon manusia pada kad untuk mengetahui berapa orang boleh memiliki kad unsur tersebut. Untuk memiliki kad gabungan kimia, pemain perlu mendarat pada tapak gabungan kimia. Pada tapak ini, pemain hanya boleh memiliki kad gabungan kimia air ataupun oksigen. Pada tapak ini, pemain hanya boleh memiliki kad gabungan asid ataupun alkali. Dan pada tapak ini, pemain hanya boleh memiliki kad gabungan kimia besi ataupun gas klorin. Jika pemain selesai membuat satu pusingan, pemain boleh memilih salah satu kad gabungan kimia yang ingin dimiliki. Jika pemain mendarat pada tapak bantuan saintis, pemain perlu mengambil satu kad bantuan saintis dan menjawab soalan yang terdapat pada kad tersebut. Jurubank akan memeriksa jawapan pemain pada buku jawapan bantuan saintis dengan melihat nombor soalan pada kad bantuan saintis. Jika betul, pemain boleh menggunakan kad tersebut untuk mensabotaj pemain lain seperti yang tertera pada kad tersebut. Jika salah, giliran pemain tersebut akan dilangkau pada pusingan seterusnya dan tidak boleh menggunakan kad sabotaj tersebut. Jika pemain mendarat pada mana-mana tapak unsur peralihan, pemain perlu mengambil satu kad unsur peralihan dan menjawab soalan yang terdapat pada kad tersebut. Jurubank akan memeriksa jawapan pemain pada buku jawapan unsur peralihan dengan melihat nombor soalan pada kad unsur peralihan.
Jika betul, pemain tersebut akan mendapat 1 bintang. Jika salah, giliran pemain akan dilangkau dan tidak berjaya mendapat 1 bintang. Jika pemain berjaya mengumpulkan 5 biji bintang, pemain boleh menukarkan bintang-bintang tersebut kepada semua sifat kimia bagi kumpulan 1, kumpulan 17 atau color 3. Contohnya, jika pemain sudah memiliki salah satu sifat kimia daripada kumpulan 1, maka pemain boleh menukarkan bintang-bintang tersebut untuk membentuk lagi 2 sifat kimia bagi kumpulan 1. Pemain akan menang jika mereka dapat membentuk 9 sifat kimia seperti yang ditunjukkan. Pemain juga akan menang jika mereka dapat membentuk 9 sifat kimia seperti ini. Pemain yang terakhir yang tidak boleh membentuk 9 sifat kimia tersebut perlu membuat nota ringkas bagi sifat kimia kumpulan 1, kumpulan 17 dan color 3 dan dihantarkan kepada guru. Selamat mencuba untuk bermain permainan papan Camp Poly dan terima kasih.